Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada murid-murid. Cikgu doakan murid-murid sihat bersama ahli keluarga tersayang. Tema pembelajaran kita kali ini masih lagi tema yang sama, iaitu tema 4, perpaduan, unit 12, jalinan perpaduan. Apa yang kita hendak belajar kali ini murid-murid? Ya, kita akan belajar satu tajuk yang baharu, iaitu memupuk perpaduan kaum di sekolah. Sebelum itu, jom kita lihat apa objektif pembelajaran kali ini murid-murid. Ya, objektif pembelajaran kali ini, murid-murid dapat mengenal pasti isi tersurat dan tersirat dengan baik. Manakala kriteria kejayaan, murid-murid dapat menyatakan 2 daripada 4 isi tersurat dan tersirat dengan baik. Baiklah murid-murid, cikgu hendak murid-murid buka buku surat 93. Buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Apa yang kita hendak belajar kali ini murid-murid? Seperti mana yang telah cikgu beritahu tadi, kita akan belajar isi tersurat dan tersirat dalam petikan muka surat 93. Terlebih dahulu, bagaimana murid-murid hendak mencari isi tersurat dan tersirat dalam petikan muka surat 93? Begini murid-murid, langkah yang pertama yang perlu murid-murid buat, baca tajuk petikan terlebih dahulu. Apa tajuk petikan murid-murid? Ya, memupuk perpaduan. Yang kedua, murid-murid perlu mencari isi tersurat terlebih dahulu. Apa itu isi tersurat murid-murid? Ya, isi tersurat dinyatakan dalam petikan, selalunya di baris pertama dan yang kedua setiap perenggan. Yang ketiga, selepas murid-murid mencari isi tersurat, murid-murid perlu mencari isi tersirat. Apa itu isi tersirat murid-murid? Isi tersirat, isi yang perlu dicari berpandukan isi tersurat yang dinyatakan. Dan yang keempat, respon. Respon bermaksud perluasan ayat atau keterangan ayat berdasarkan isi tersirat yang ditulis. Baiklah murid-murid, mari kita cari isi tersurat, tersirat serta respon berpandukan petikan memupuk perpaduan kaum di sekolah, muka surat 93. Kita lihat perenggan yang pertama murid-murid dahulu. Selalunya perenggan yang pertama tiada isi tersurat, tetapi murid-murid boleh jadikan perenggan yang pertama untuk mencari isi ataupun idea untuk membina perenggan pendahuluan ulasan kamu. Jadi, kita beralih kepada perenggan yang kedua. Cikgu hendak kamu baca baris yang pertama dan yang kedua. Mengapa kamu perlu baca baris yang pertama dan yang kedua? Ya, kerana baris yang pertama dan yang kedua selalunya mengandungi isi tersurat. Kita baca bersama-sama murid-murid. Aktiviti di dalam kelas seperti perbincangan kumpulan dapat menyemai nilai perpaduan dalam jiwa murid yang masih mentah. Apa isi tersurat di dalam ayat berkenaan murid-murid? Ya, tugasan kumpulan. Mengapa tugasan kumpulan perlu diwujudkan di peringkat sekolah bila dilakukan aktiviti? Bagus murid-murid, supaya ahli kumpulan bekerjasama untuk menyiapkan tugasan. Itu yang pertama, untuk isi tersirat. Yang kedua, untuk apa murid-murid? Ahli saling memahami dan menghormati pendapat menggunakan teknik MA, iaitu mengapa, untuk mencari isi tersirat. Dengan menggunakan teknik MA juga, apa
Apa yang murid-murid dapat sekiranya murid-murid bekerjasama untuk menyiapkan tugasan? Kita cuba cara respon murid-murid. Untuk apa murid-murid? Supaya ahli kumpulan bekerjasama untuk menghasilkan sesuatu tugasan yang dibuat supaya tugasan itu bermutu dengan hasil yang digabung. Itu yang pertama. Yang kedua, ahli kumpulan mestilah saling menghormati supaya perbincangan berlangsung dalam suasana yang harmoni menggunakan teknik MA, iaitu apa. Baiklah murid-murid, seterusnya perenggan yang ketiga. Cuba murid-murid lihat baris yang pertama dan yang kedua. Mari kita baca bersama-sama murid-murid. Sebenarnya, pihak sekolah telah pun merancang aktiviti dalam program rancangan integrasi murid untuk perpaduan, iaitu RIMU. Jadi, isi tersurat yang boleh murid-murid buat bagi isi tersurat ialah program RIMU. Apa yang murid-murid faham berkaitan dengan program RIMU? Iaitu rancangan integrasi murid untuk perpaduan. Jadi, mengapa perlu diadakan aktiviti RIMU ini? Ya, memberi peluang bagi murid berbilang kaum untuk beramah mesra dan mengeratkan persefahaman serta saling hormat menghormati di antara satu sama lain. Jadi, apa yang akan murid dapat sekiranya murid-murid itu beramah mesra dan saling menghormati? Ya, dengan aktiviti RIMU itu dapat memberi murid pelbagai berbilang kaum menjalankan kemesraan dengan mengadakan aktiviti yang sihat dan berfaedah secara terancang dan teratur. Baiklah murid-murid, cuba murid-murid lihat perenggan yang keempat. Perenggan yang keempat, murid-murid perlu baca baris yang pertama dan yang kedua. Kerana baris yang pertama dan yang kedua mengandungi isi tersurat. Mari kita baca bersama-sama murid-murid. Aktiviti ko-kurikulum di sekolah juga dapat memupuk semangat perpaduan. Oleh itu, pihak sekolah pula memastikan penglibatan murid berbilang kaum dalam aktiviti kelab, persatuan dan badan beruniform. Apa yang murid-murid dapat lihat berdasarkan yang murid-murid baca? Ya, isi tersurat yang terkandung di dalam baris yang pertama dan yang kedua ialah aktiviti kelab dan persatuan. Mengapa aktiviti kelab dan persatuan perlu diwujudkan di peringkat sekolah? Ya, untuk menanamkan semangat kepimpinan dalam kumpulan serta menghormati ahli kumpulan yang lain menggunakan teknik MA, iaitu mengapa. Seterusnya, apa yang murid-murid akan dapat dari kepimpinan dalam kumpulan dan menghormati ahli kumpulan yang lain? Ya, betul murid. Murid mestilah melibatkan diri dengan aktiviti kelab dan persatuan kerana dapat menjalinkan perpaduan menggunakan teknik MA, iaitu apa. Perkongsian ilmu cikgu sudah berakhir di sini. Jangan lupa buat sebuah ulasan berpandukan isi tersurat, tersirat dan respon yang telah dipelajari tadi. Buat dalam buku tulis yang dibekalkan oleh guru kamu. Sehingga berjumpa lagi murid-murid. Assalamualaikum. Bye-bye.